Selamat malam, salam sejahtera. Baru-baru ini 3 PRN telah diadakan. PRN Melaka, Johor, Sarawak, dan yang terawal adalah PRN Sabah. Namun demikian, ada ramai orang cakap PRN itu diadakan untuk mencari kestabilan politik dalam negeri juga. Mereka kata, ramai orang ahli politik ini kata, PRN itu perlu diadakan dengan segera untuk mencari kestabilan politik di dalam negeri itu. Aku pun tak pasti siapa yang menyebabkan beradanya negeri itu dalam ketidakstabilan politik. Adakah itu Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan? Aku pun tak tahu siapa. Anda mungkin ada jawabannya. Walau bagaimanapun, adakah PRN itu telah mencapai objektifnya, yaitu mau mendapatkan mandat rakyat dan menstabilkan semula kerajaan negeri itu? Adakah objektifnya tercapai? Malam ini kita nak ulas. Sila tinggalkan komen Anda sebelum saya mengulas tentang isu ini. Saya nak buktikan kepada kamu semua bahwa PRN itu boleh mencapai kestabilan politik, tetapi pada masa yang sama juga tidak mencapai objektif, yaitu mendapatkan kestabilan politik di negeri tersebut, walaupun kononnya undi telah menentukannya. Hari ini tular di Agenda Daily, satu laporan daripada Sinchu Daily mengatakan bahwa kemulut politik di Melaka tidak berakhir, tidak selesai, bahkan mengikut laporan dalam Agenda Daily yang dipetik daripada laporan Sinchu Daily, Ketua Menteri Melaka kini berisiko berdepan undi tak percaya. Dalam tajuk utama ini, Ketua Menteri Melaka berdepan undi tak percaya, kata Sinchu Daily. Jadi itulah yang sebabnya aku katakan kepada Anda semua penonton di dalam konten channel ini kali ini, bahwa PRN itu boleh mencapai kestabilan politik, tetapi pada masa yang sama tidak juga mencapai objektifnya. Setakat ini yang aku lihat, yang mencapai objektifnya setakat ini baru Sarawak. Kenapa? Sarawak tidak ada apa-apa isu di dalam PRN. Yang selesai saja PRN, semuanya berjalan lancar, smooth seperti sedia kala, bahkan majoritinya makin besar untuk kerajaan. Tetapi di Melaka belum selesai. Di Johor sudah selesai, tetapi masih terbawa-bawa. Dengar-dengarnya bau-baunya masih lagi ada di sana. Ini melibatkan tentang pemilihan Ketua Menteri Besar di Johor. Walau bagaimanapun, ia tidak seteruk di Melaka. Kerana di Melaka, isu perebutan Ketua Menteri masih seputar, masih diulas, dan masih menjadi buah mulut kepada semua pemerhati politik, penganalisis politik, dan semua orang-orang kampung. Bercerita saja, masih cerita tentang Ketua Menteri Melaka. Desas-desus kembali muncul menggugat politik dalaman UMNO yang mentadbir kerajaan negeri Melaka. Apabila Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, dilapor berkemungkinan berdepan undi tidak percaya. Kadang-kadang bila aku baca ulasan begini, aku jadi fed up, putus asa, meluat, dan macam-macam perasaan bercampur baur. Kadang-kadang geram juga. Rakyat begitu bersusah payah buang undi, mengundi, akhirnya masih juga berlaku ketidakstabilan politik, bahkan berlaku lagi undi tidak percaya. Aku tak tahulah sampai bila undi tidak percaya ini berhenti. Sampai bila takkan nak cantas-mencantas lagi? Kenapa? Ada lebih hebatkah daripada Ketua Menteri Melaka sekarang ini? Apa tujuan dicantas pun kita tidak tahu. Mungkin Anda tahu, berikan komen kamu.
FMT yang memetik laporan Sinju Daily melaporkan, Sulaiman mungkin berdepan undi tidak percaya pada sidang Dewan Undangan Negeri DUN yang akan bermula 25 Julai depan. Siapa yang akan mulakan undi tidak percaya ini, kita tengoklah nanti. Adakah daripada Pakatan Harapan atau daripada blok kerajaan sendiri khususnya UMNO? Kalau daripada UMNO maka berulang lagi lah. Punca bubar Melaka dulu, UMNO juga yang tarik diri, tarik sokongan. Jadi kalau ada lagi undi tidak percaya, kalau itu datang daripada PH, tidak apalah. Itu sudah biasa pembangkang nak mau tengok keabsahannya. Tapi kalau datang daripada blok kerajaan sendiri, itu luar biasa dan memang tak biasa kita alaminya. Akhbar itu memetik, sumber sebagai berkata, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusuf berhasrat mengambil alih jawatan daripada Sulaiman. Jadi kalau ini benar, bermaksud UMNO lawan UMNO semula di Melaka. Kalau begitu tak payahlah ada PH lagi di sana lah kan. Baik lagi UMNO lawan UMNO. Rauf yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Bidara sebelum ini dikaitkan dengan usaha merampas jawatan itu, tetapi beliau sudah beberapa kali menafikannya. Pertelingkahan berhubung pelantikan Sulaiman sebagai Ketua Menteri Melaka tercetus selepas BN menang besar pada PRN 20 November tahun lalu. Malah, tanpa menunggu pagi ini, Adun Lendu itu tergesa-gesa mengangkat sumpah jawatan Ketua Menteri ke-13 kira-kira pukul 1 pagi pada 21 November lalu. Ini rekod Malaysia, angkat sumpah seawal pukul 1 pagi. Kenapa? Besok dah tak kiamat ke? Tidak ada hari esok lagi ke? Sehingga jam 1 pagi pun nak juga angkat sumpah. Tapi pada pendapat pemerhati politik dan penganalisis politik, ada sesuatu yang mungkin ditakuti oleh Ketua Menteri tersebut. Mungkin dia takut sempat berlaku perubahan nama untuk dijadikan Ketua Menteri. Berebut-rebutlah menjadi Ketua Menteri kan. Majlis angkat sumpah diadakan di hadapan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam beberapa jam setelah BN diumum menang 21 daripada 28 kerusi DUN. Ia merupakan kali kedua Sulaiman dilantik sebagai Ketua Menteri Melaka selepas pertama kali dilantik ke jawatan berkenaan pada 9 Mac 2020, menggantikan Adli Zahari yang dilantik Ketua Menteri Melaka ke-11 pada 11 Mei 2018. Namun, spekulasi terus bertiup kencang apabila ada usaha oleh pihak tertentu di dalam UMNO untuk menggulingkan Sulaiman. Menurut laporan itu, beliau dikatakan mendekati beberapa wakil rakyat kerajaan untuk meraih sokongan bagi mengusulkan undi tidak percaya kepada Sulaiman. Rauf kini ialah Exco Perindustrian Pelaburan dan Pembangunan Usahawan Melaka. Pada 21 Mei lalu, Sulaiman menafikan melepaskan jawatannya selepas seorang ketua bahagian UMNO mendakwa Adun Lendu itu dipaksa menandatangani surat peletakan jawatan. Sebelum ini, UMNO bahagian Alor Gajah mencadangkan Sulaiman dilantik sebagai pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri dan pengerusi BN Melaka yang baru menggantikan Rauf. Ketua UMNO bahagian itu, Datuk Rospandi Leman, dilaporkan berkata, langkah itu bagi mengukuhkan kepimpinan UMNO dan BN di peringkat bahagian serta negeri sekiranya Ketua Menteri adalah individu yang sama memegang kedua-dua jawatan tersebut. Sekian dulu isu pada kali ini. Adakah undi tidak percaya ini benar-benar berlaku? Kita tunggu nanti pada sidang Dewan Undangan Negeri Melaka. Kalau benar ini berlaku, UMNO lawan UMNO sekali lagi. PH tidak buat apa-apa. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.